Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله صلى وسلم على النبي المعظم وآله الخير الإيمان ورب اليمان. عمل فيكم ما لحق طيب في المعاش مقطع ما لحق ونحسم على الهاشم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih ucapkan kepada majlis, berbagai syarak, tuan-tuan, perempuan dan para jemaah pada malam ini. Semoga kita semua sama-sama dirahmati dan diberkati Allah, insya-Allah, bismillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana pada malam ini kita dapat lagi bertemu dan meneruskan kewajipan kita bersama itu untuk sama-sama kita melaksanakan, menunaikan amal ibadat kita di bulan Ramadan. Jadi sewajibnya kita selaku hamba naklah menzahirkan atau menyatakan tanda kesyukuran kita itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia ni orang kata kalau kita nak tunjuk tak ada apa. Sebaik-baik tempat untuk kita nyatakan dan kita zahirkan tanda kesyukuran kita adalah kepada Allah. Jadi untuk mungkin tuan-tuan dan perempuan ada yang kenal dan mungkin ada yang tak kenal. Ni kali pertama saya tazkirah atau berceramah lah di depan ni, di Masjid Nur Huda, masjid baru. Ni kali pertama lah saya di sini. Tapi rasa ramai tak kenal lagi ni. Saya mungkin ramai tak kenal, tapi kalau ayah sendiri ramai kenal lah. Saya orang jalan. Cucu Haji Busyak, anak Haji Jalani, kalau ada yang kenal. Jadi pada malam ni bukanlah saya nak ceritakan kisah saya. Jangan salah faham pula. Tak ada apa, tak ada makna kalau cerita pasal saya. Jadi pada malam ni apa yang nak saya sampaikan untuk sama-sama kita renungi dan kita bukan renungi saja. Mana yang baik itu kita ambil dan kita tambah buat diri kita. Moga menjadi panduan dalam diri kita dan untuk kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-harian. Bukan kata bulan Ramadan saja. Selagi orang kata selagi nyawa di kandung badan. Jadi pada malam ni suka saya nyatakan, saya sampaikan dan juga buat diri saya sendiri, saya ingatkan hendaklah kita selaku hamba ini sentiasa, bukan orang kata sekejap-sekejap, sentiasa mana menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nak menjadi macam mana nak jadi diri yang sentiasa bersyukur kepada Allah? Nampak senang tapi berat senang. Syukur, semua orang tahu. Syukur ni apa dia? Syukur ni sebagai tanda kita berterima kasih kepada seseorang ataupun kepada yang menghargai atau memberi kita, tak kira lah apa, sebagai tanda kita terima kasih. Jadi kalau manusia tu beri pada kita, mudahlah, senanglah bagi kita untuk menyatakan terima kasih. Terima kasih Mat, terima kasih Cik, terima kasih Bang. Itu sesama manusia. Tetapi di sisi Allah macam mana? Bagaimana? Adakah cukup dengan sekadar kita kata Alhamdulillah? Alhamdulillah ni kalau kata
Kita bukan tak boleh betul dah tu, alhamdulillah. Tetapi selaku hamba yang mana Allah bagi kita nyawa selama 24 jam dan seterusnya, untuk apa? Kita diciptakan, bukan kata kita je, kita dengan jin dan sekalian alam makhluk dicipta untuk beribadah kepada Allah. Maka ni adalah salah satu kaedah ataupun sebab kenapa kita ni dilahirkan dan diciptakan di dunia ini. Yang pertama kita tahu kerana nak kenal dia. Mustahil kita selaku hamba kita tak nak kenal siapa Tuhan kita. Takkan kita nak macam budak-budak, siapa Tuhan kau? Tuhan aku Allah. Macam mana? Tapi tak apa, kita bukan nak cerita itu. Malam ni makna nak nyatakan tanda terima kasih kita kepada Allah. Macam mana? Salah satunya itu ada menjadi seorang yang sentiasa bersyukur. Okey, dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 34 ada nyatakan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangan. Memang betul. Kalau kita tengok macam-macam nikmat yang Allah curah atau limpahkan kepada kita, cuma tinggal lagi kita ni sedar tak sedar. Tetapi janganlah orang kata sampai kita melupakan diri. Kadang kita selalu, sikap kita selalu kita suka membezakan antara kita dengan orang. Syukur. Beza macam mana? Tuan-tuan perempuan, pakcik-pakcik, kita tengok orang dapat lebih, kita ni kurang. Kita pergi masih tak bersyukur. Kadang-kadang yang kita nampak tu belum tentu lagi. Sebagai contoh, orang yang sentiasa Allah bagi, sentiasa Allah bagi kemudahan, bagi kesenangan, adakah dia syukur? Belum tentu. Tetapi orang yang kehidupannya yang orang kata kurang mewah, taklah kaya, tetapi sentiasa tersenyum, dia ada masalah, tapi kita tengok dia, kita tak nampak dia macam dia ada masalah. Sebagai contoh. Mana perbezaan dia? Tapi bukanlah nak kata orang kaya ni selalu susah, tak syukur. Tak, salah faham. Segelintir ada juga orang yang kehidupan miskin tetapi sentiasa protes. Hidup tak pernah cukup, ni lah susah, ni nak belanja itu, nak belanja ini, tak ada ini, nak kena bayar itu, nak kena bayar, macam-macam. Jadi tujuan kita tu, Allah bagi kesempatan untuk kita hidup di dunia ni untuk kenal dia, untuk mengingati dia, dan juga akhir sekali untuk bersyukur kepada dia. Sebab apa? Bila kita mengadu, Allah ni bersyukur kalau kita mengadu ke adik-adik. Kita ni kadang lebih kepada sama manusia. Sebab itu bila kita berharap pada manusia, kadang-kadang kita tak dapat apa. Dapat pun kadar je lah. Contohnya, minta bantu, minta tolong. Dari segi katalah tak ada, orang kata belanja kurang. Ada kita minta orang banyak ni, dapat banyak ni. Belum tentu. Tetapi dengan Allah, tu orang kata cuba berkasih sayang ataupun bergurau senda dengan Allah. Bergurau senda macam mana? Bergurau senda dengan Allah ni bukan macam kita bergurau dengan macam kita dengan kawan-kawan. Mana kata kita berkasih sayang dengan Allah, kita minta dengan Allah. Tu dia. Mana syukur ni apa dia? Kita sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita ada. Bukan maknanya bila kita rasa cukup kita tak perlu dah lain. Tidak. Tetapi dengan apa yang kita ada hari ni, kita tak mengeluh. Sebab apa? Sebab Allah dah terlampau banyak sangat bagi nikmat pada kita. Nikmat yang paling dekat dengan kita apa dia? Yang paling hampir dengan kita. Saya kata nikmat yang paling yang kita hampir, yang memang takkan kita boleh nak balas. Tu dia. Nyawa. Selagi mana kita ada nyawa, selagi mana kita bernafas, selagi mana kita boleh buat ke sana kemari, kita boleh makan, minum dan sebagainya, lagi itulah kita bersyukur. Bagaimana cara nak bersyukur? Ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama, syukur melalui hati. Macam mana kita bersyukur melalui hati? Kalau kata Alhamdulillah ataupun Subhanallah,
Dia kita bersyukur ni bukan mesti Alhamdulillah je, banyak. Alhamdulillah boleh, Subhanallah pun boleh, Masya Allah pun boleh, ataupun Allah tu kita senyum. Adakah apa tanda dia? Itu juga boleh, tak ada itu juga tanda kita bersyukur. Bukan mana kata kita bersyukur Alhamdulillah, mesti yang itu je sebut Alhamdulillah. Tak ada masalah, boleh. Tetapi kita orang kata jangan terlampau, orang kata duduk di situ je. Kalau kita nak hitungkan nama Allah ni banyak, tak hitung. Yang wajib kita tahu 99 aja. Itu yang wajib kita tahu. Sedangkan nama dia banyak lagi. Bukan mana kata Alhamdulillah saja. Itu mana kalau Alhamdulillah ni merangkumi keseluruhan. Tetapi yang kita nak katakan syukur daripada dalam hati ni macam mana? Itu yang susah nak buat tu. Kalau di lisan, mudah. Kalau di hati, itulah dah kita sentiasa berkata cukup. Satu. Yang kedua, kita jangan mengeluh. Mengeluh ke, merungut ke. Itu dia. Rata-rata orang kita, kebanyakan lah orang kita, manusia, rata-rata lah, bukan nak kata orang kata orang Melayu kita ni je. Selagi mana dia bernama manusia, selagi itulah. Takkan ada lepas daripada sikap mengeluh ataupun mencemooh, ataupun kalau kat kampung bebel lah orang kita lalu kan. Lepas tu kadang apatah lagi kalau yang maki hamun. Ada yang maki hamun ni macam mana? Bagi tak cukup. Contohnya kita nak hari ni kita nak belanja, ataupun katalah kita pinjam duit dengan kawan-kawan, kita hajat pinjam 100, kawan bagi 10 je, 20 pun cari sendiri. Mana nak cekau lagi 90? 10 orang kita jumpa untuk pinjam belum tentu dapat. Tapi bagi orang yang bersyukur, dia tahu, dia sedar mana sekadar itu yang Allah bagikan dia untuk rezeki dia pada hari itu. Hajat dia nak 100, tapi Allah bagi 10 kan. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita nak mengeluh dalam hati ni? Mungkin kita tak cakap di mulut, kita tak mebel lah, tak mengeluh, aku ni nak pinjam ni RM10 aku dapat beli. Ataupun kita dalam hati Alhamdulillah juga. Itu dia tu kata syukur ni nampak ringan, nampak mudah, tapi berat nak buat. Biasanya orang kadang kalau bersyukur, kita tengok kalau orang dulu para alim, para ulama diam, itu tahap syukur dia. Tetapi diam dia tu bukan macam diam kita. Boleh faham itu dia, mana melalui hati. Yang kedua melalui lisan. Melalui lisan ni semua orang tahulah, Alhamdulillah, Subhanallah ni tadilah. Yang mana kita ucapkan tanda terima kasih, tak kisahlah kepada sesama manusia ke, sesama berbagai kaum ke. Itu adab dan adat orang kita. Mana kata bila kata tanda ucap terima kasih ataupun kita menghargai, kalau nama kita ni terima kasih lah. Kalau orang putih ni kan thank you lah, harap dan sebagainya. Jadi itu cara yang paling, orang kata paling senang orang nampak, cara mudah. Alhamdulillah. Itu pun kadang-kadang tak terbuat. Ada kadang-kadang bila kata, sebagai contoh kita sedekah lah, bila sedekah kita pula mengharapkan sesuatu. Mana kata kadang-kadang kita diuji dengan orang yang mana kita bantu, kita tolong, kita masih kita pun tidak. Mana kita sumbang ataupun sedekah kat dia, mana yang menghargai dia akan ucap terima kasih. Mana yang tidak, bodoh ataupun bersenyap kita pula kata orang dah bagi terima kasih pun tak ada. Kita pun dah jadi salah dah satu situ. Mana dekat hati kita dah salah dah tidak tu. Dia cakap tak cakap itu terpulang dia, tapi dalam hati kita Alhamdulillah. Sebab apa? Kita jangan nampak tanda yang dia tak hargai kita, tapi yang kita nampak hari ini Allah yang bagi sedekah tu kepada dia melalui kita. Kita ni menyampaikan saja. Kita ni menyampaikan saja. Yang hakikat yang baginya adalah Allah. Kita ni sekadar penyampai. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak kata rezeki dalam poket kita ni, duit kita ni, katalah ini ada 100, confirm 100 ni hak kita, dan tentu silap balikkan
Kawan-kawan dah ajak mengetih. Kena pula malam ni ngetih. Mat hari ni kalau pula. Dah jadi rezeki bersama kita dan kawan-kawan pula. Tu kata tadi, rezeki yang kita ada ni belum tentu hak kita. Dia boleh jadi hak kita bertempoh. Itulah dia rezeki. Bukan rezeki orang kata sepanjang hayat. Tak ada. Rezeki kita betul-betul sepanjang hayat ni, itulah satu nyawa. Yang betul-betulnya Allah tarik, habis ha? Duit kalau Allah tarik contoh, kawan nak kena curi ke apa, tapi nyawa ada lagi, kita boleh usaha, boleh cari lagi duit. Tapi kalau nyawa Allah tarik, habis. Ke Allah tarik, lepas tu bangun balik, Assalamualaikum tuan-tuan. Tanya lagi semua orang. Kalau kata apa dah tarik, tetapi nak kata, tapi pernah berlaku ya, pernah berlaku, tapi bukan saya lah, sahabat saya. Di satu tempat di Pahang. Ini makna kata bukan Allah nak uji dia, tetapi Allah nak uji Korea kampung itu. Kampung mana tak payahlah saya sebut, tapi berlaku di Pahang. Kawan saya ni jadi nakal sikit. Jadi satu hari ni orang kampung ni jenis orang kata macam mana ya, kalau orang kampung ni dia kata jenis tak sedar diri, jenis tak sadar diri. Macam tu lah orang kata, itulah kata jenis tak cukup. Itu bahasa Pahang lah kalau orang sana. Jadi satu hari ni dia nak test orang kampung tu, dia meninggal. Memang dengar macam tak logik, tetapi mana kata Allah nak bagi pengajaran di situ. Jadi kecoh di kampung, saudara ni mati. Panggil doktor, panggil polis, memang sah. MA turun, memang sah. Dan jadi uruslah, urus sampai dia nak semayang jenazah. Depan tu belum semayang jenazah lagi, mana kata masih lagi dalam tu nak angkat, mana orang ramai tu nak semayang jenazah. Sedang elok, tiba-tiba dia bangun. Dia bangun, bukan dia bangun apa, dia bangun dalam cerita. Lepas tu dia buka, dia bangun, dia tu izin Allah, terbuka, buka, Assalamualaikum. Dia kata, ni ada apa ramai ni? Ya tak betul, tak berterabur yang orang ramai tadi. Jadi nak kata situ Allah uji orang situ dengan keadaan situ. Asalnya ada nyawa, bila keluar, tapi nak nyatakan di situ belum masa dia lagi, tapi rezeki untuk dia tu, sahabat saya tu, alhamdulillah Allah bagi nyawa, dia balik. Ada lagi sekarang. Itu tapi orang kata janganlah berharap jadi macam tu. Itu dia makam dia lain tu. Mana sampai orang kata boleh diri tu boleh keluar, sampai MA datang, polis pun datang sah katakan mati. Jadi kita janganlah minta macam tu. Takut kan minta betul Allah bagi, sekali dia ambil terus. Jadi orang kata minta banyak benda yang sesuai dan munasabah dengan kehendak kita. Jadi macam mana? Itu dia kata tadi, apa yang Allah bagi kita nak sentiasa bersyukur. Itu yang kedua, syukur melalui lisan. Dan yang ketiga, syukur melalui perbuatan. Syukur melalui perbuatan ni bagaimana? Antaranya, tanda-tandanya kita buat, rajinlah amal kebaikan. Yang pertama, apa yang Allah suruh tu yang kita buat, jangan kita tinggal. Yang kedua, kita rajin bersedekah. Itu tanda mana kita berkongsi, tak kisahlah berkongsi ilmu ke, berkongsi rezeki ke, apa yang kita ada yang kata kita mampu untuk bersama dengan masyarakat luar, kita kongsi. Itu salah satu tanda kita syukur. Kalau semua yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat yang Allah campak berikan kepada kita, tapi kita tak guna sebaiknya, itu kita salah satu ataupun salah seorang jadi di kalangan orang-orang yang rugi. Itu juga ada yang katakan sebagai pupuk nikmat.
Orang tak syukur, sombong, riak, takabur dengan rezeki yang ada. Orang susah, kita bantu. Jangan apa yang kita ada tu kita simpan buat tak tahu. Orang kata janganlah. Kalau orang kampung kata jangan kedekut ataupun tak mati, bakhil. Kita kongsi. Sebab apa? Lagi kita kongsi dengan orang, lagi Allah limpah ruah kan rezeki. Bagaimana kalau kita tengok sahabat kita Abdul Rahman bin Auf. Dia adalah antara manusia yang paling akhir ataupun paling last sekali masuk syurga. Sebab apa? Sebab terlampau kayu. Walaupun Nabi dah janjikan dengan dia ni memang masuk syurga. Sahabat Nabi semua ni ahli syurga. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dia antara orang yang paling kaya. Jadi dia lah Nabi kata orang yang paling akhir sekali masuk syurga. Sebab apa? Sebab terlampau kaya dia. Jadi Allah hisap dulu segala harta-harta dia. Dah habis tu barulah masuk. Jadi dia memikir macam mana cara dia nak masuk, tak nak masuk yang akhir sekali. Macam mana dia fikir dia tak nak jadi miskin. Jadi macam-macam cuba dia buat. Harta-harta dia mana yang kalau dalam masa perang dia infakkan harta daripada perang. Dia hadiahkan unta kepada pada memerlukan. Paling banyak 40 ekor tak silap saya. Ada kisah dia. Banyaklah mana dia bantu. Tetapi tu nak nyatakan situ, sedekah ni lagi kita janji ikhlas tak? Lagi kita bagi, lagi kita sekali, lagi Allah bagi. Mana kalau secara logik Abdul Rahman bin Auf tu bila dia dah banyak habiskan harta dia, secara logik dia miskin kan? Duit habis bagi ke orang. Dia bukannya meniaga buat meniaga. Buka kedai apa semua, lepas tu masuk. Tapi dia banyak habis. Sebab apa? Dia tak nak jadi orang terakhir. Tapi janji Allah juga. Contoh, RM10 kita bagi, RM100 Allah bagi balik. Jadi macam tu lagi kekaya. Tetapi di situ bukanlah makna kata macam Abdul Rahman bin Auf tu, itu satu ujian buat dia. Yang keduanya mengajar kepada kita ni kesan daripada sedekah itu tadi, dan menjadi orang yang sentiasa bersyukur. Itu dia. Sebab tu kita kata syukur, saya kata syukur ni satu benda yang nampak ringan tetapi berat nak buat. Kalau kata kita alhamdulillah, subhanallah, terima kasih ya Allah, itu pun syukur juga. Walaupun bahasa Melayu, terima kasih ya Allah, walaupun bahasa Melayu syukur juga. Tetapi andai kata dalam hati ada mengeluh sikit je, habislah. Walaupun dalam hati tak berbunyi di mulut, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun di hati kita mengeluh. Sebab itu tak nak ada mengeluh ke orang kata. Kalau macam mana lagi ya? Yalah, kalau kata bebel tu dia bunyi, mana dalam hati tu ketidakpuasan, tak puas hati lah, mana kata tak puas hati. Sebab itu elakkan, dan jangan sesekali kita merengut. Orang kata syukur dengan apa yang ada. Walaupun kita berhajat banyak ni, tapi dapat hari tu banyak ni je, tetap kita kena bersyukur. Walaupun secara logiknya kita pada hari tu kita memerlukan lebih lagi. Bagi contoh macam hari ni lah, kita nak perlukan duit RM200, tapi kita dapat RM100. Mana lagi nak dapat RM100? Kita dapat RM100. Jangan mengeluh. Sebab apa? Situ Allah nak uji kita. Tahap mana, setahu mana kita ni bersyukur dengan dia. Dan satu, iman. Yang kedua, tanda syukur kita kepada dia. Dan ketiga, sabar. Dan keempat, ikhlas. Terima tak terima ujian itu. Andai kata kita redha, kita syukur dengan apa yang berlaku pada hari itu, kita perlu 200 tapi dapat 100 je. Andai kata kita redha, kita ikhlas nanti, tak mustahil. Lepas tak cukup, Allah cukupkan. Macam mana? Itu saya tak tahu. Tetapi cara Allah ni banyaklah kaedah dia. Sebab benda ni dah berlaku. Sebagai contohnya, pernahlah saya sendirilah, pengalaman saya sendiri. Masa saya belajar dulu, dalam poket saya ni
Sementara nak tunggu orang tua masuk duit, masa belajar dulu, duit orang tua tanggung. Sementara nak tunggu orang kata gaji hujung bulan tu, duit dalam poket ni betul-betul ada tinggal RM1.25. Nak jadi cerita, bulan puasa lah ni, bulan puasa juga. Alhamdulillah, bulan puasa juga. RM1.25. Dah tu pula semua duit tu siling. Duit siling. Mana duit RM1, siling RM1, duit 25 sen tu pun siling juga. Ni saya dia duduk Timur Tengah sana, saya belajar. Kalau Malaysia tak ada 25 sen keping kan tu. Duit RM1 keping ni, sekarang pun dah tak ada. Tapi nak cerita duit RM1, 25 sen. Saya pun lebih kurang ni. Datanglah seorang pakcik, dia kata, saya ni pula alamak, dalam poket ada RM1.25, nak bagi dia semua kan, aku pula lah. Seminggu lagi nak tunggu duit gaji, elok 7 bulan ni, tu bayar nak masuk dalam bank, seminggu lagi. Lalah macam mana Tapi dalam tu, dia tak marah. Dia tak marah ataupun saya tengok tu ni, lalah dia jadi sendiri. Aku ni susah-susah aku pun, seminggu lagi kan, ayah aku masuk kan. Pakcik ni dah 3 hari tak makan. Dengan keadaan dia dah, saya ingat saya dalam 60 lebih umur dia ada. Dengan jubah orang kata dah lusuh macam tu. Selipar pun orang kata, wah, selipar buruk, selipar lama. Jadi macam ni lah. Saya fikir dekat rumah ada tepung lagi. Mesah kat seminggu makan tepung. Tepung gandum ada di rumah. Kat seminggu makan tepung tak mati je. Tapi saya pun seluk tangan dalam poket. Ya Allah, saya ingat satu yang mana saya terpegang ni kira itu dah rezeki dia. Saya pun seluk keluar RM1. 25 sen apa nak makan. Lepas RM1. Tapi kalau kat sana RM1 tu banyak benda boleh dapat. Jadi sedekahlah kat dia. Saya pun tak ada bagi habis. Saya pun fikir saya juga. Makna orang kata kita dalam kita bersedekah ni jangan sampai kita pun teruk. Mana kata nak jadilah cerita tu tadi, seluk punya seluk, saya seluk terus bawa keluar saya bagi. Saya tak tengok saya bagi. Dan orang tua tu pun terima kasih sangat. Jadi saya pun okey lah, dia pun jalan, saya pun jalan. Agak tangan, dia ke sini, saya ke sini. Lepas tu tegak hati nak tengok pakcik ni. Pakcik ni pusing dia, tak ada. Laju betul tu ni. Tapi tak apalah, balik. Pendek ceritanya, dia sebabkan kerana keikhlasan dia tu, redha dia tu saya bagi. Mana kata saya tak fikir. Saya tak cakap pun dekat pakcik, minta maaf pakcik, saya tak ada duit, saya pun ada RM3,000. Saya tak cakap banyak. Saya tengok pakcik dia senyum, tengok, lelah. Terus macam tu dalam hati dia bagi. Nak jadi cerita, malam itu lebih kurang pukul 9.30 malam, ada orang Arab datang ketuk pintu rumah saya. Derma duit RM50. Dia yang jadi alhamdulillah ni pula, bukan saya je dapat, rakan saya 4 orang lagi pun dapat juga. Mana kata bagi RM1 dapat RM50. Dah dibagi RM5, dia bagi lagi ayam. Kalau sana dipanggil apa, firah, ayam bakar. Dia baginya, masa tu kata silap saya zaman tu 98 macam tu. Masa tu ekonomi Malaysia down kan, Malaysia mata wang jatuh. Jadi dia orang pun tahu, tu dia bagi banyak. Tapi nak jadikan cerita malam tu juga, tu kata alhamdulillah je lah. Bertubi-tubi, mana lepas tu datang bagi tu, datang bagi ni. Yang selama ni ada seorang sahabat tu tak pernah bayar hutang, tiba-tiba malam tu dia pukul 11 datang jumpa bayar hutang. Saya pun dah lupa dah. Dia pinjam RM50, mana malam tu 100. Saya dapat RM50, orang Arab bagi RM50 lagi, kawan yang hutang sampai saya pun dah lupa yang dia pinjam dari saya. Dia pulang, dia bayar balik hutang dia lah, mana kata 100 daripada RM1. Kisah dia. Sebab itulah saya galakkan, mana kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni, kita jangan orang kata banyak berkira-kira sedekah. Ikut kemampuan, bukan orang kata sedekah tu mesti orang kata nak besar-besar. Ikut mampu kita, semampu kita. Cuma orang kata itulah dia tadi, kalau kita bagi banyak ni,
Janganlah pula kita berharap, ya Allah, hari ni aku sedekah RM10, aku minta kau bagilah aku lepas ni dapat 100 ke 200 ke 300. Jangan itu. Kita niat sedekah, kita sedekah bagi. Sudah. Jangan fikir dah. Jangan kita kata sebab apa? Sebab ada segelintir orang, bila dia bersedekah, dia minta imbal. Imbal macam mana? Sebagai contohnya lah, ya Allah, aku sedekah ni, duit ni, contohlah aku sedekah kat tabung masjid ni RM10. Dengan sedekah aku ni, aku minta aku mudahkanlah urusan aku, dan esok aku ada berjumpa dengan orang ni. Contoh, katalah nak kerja ke apa ke, dengan sedekah tu minta dapat kerja tu, bagi contoh. Jangan. Walaupun boleh, tak ada masalah, tapi bagi saya itu umpama macam rasuah. Umpama kita rasuah ke. Maknanya kita tak ikhlas dari situ. Kita sedekah, tapi di sebalik kita sedekah ada something, sesuatu yang kita nak, kita hajatkan di sebalik kita sedekah. Tak kena lah. Bila sedekah ni lillahi ta'ala, ikhlas. Tu dia. Sebab itu kadang-kadang ada orang bila sedekah, jam tu juga Allah bagi. Mana kata senang cerita tak lama sekejap dia dapat. Berbanding dengan orang yang sedekah banyak kali, apa? Macam tu, dapat juga, tapi lambat. Tu cerita dia tadi. Mana bila kita sedekah dengan mengharapkan imbalan, bukan tak boleh. Boleh. Mana ialah kita minta dengan Allah, tak ada masalah. Tetapi orang kata keikhlasan kita tu dengan dia. Sebab apa? Allah tahu, dia bukan tak tahu. Lagi satu, dengan sedekah ni, cara tak langsung, janji Allah juga dia bagi pahala. Ada juga pesan orang sedekah dengan pahala. Boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan kita mindedkan dalam diri kita nak seumpama itu. Sebab apa? Memang Allah ni dia dah kata, dia dah janji lah. Siapa buat kebaikan, dia akan bagi pahala. Siapa yang buat jahat, dia akan bagi dosa. Jadi tak usah fikir sangat soal pahala. Bukan tak usah fikir. Maknanya jangan kata kita terlalu berharap. Sebab apa? Kita terniat ke kita tak niat ke, asal kita buat baik, Allah bagi. Bukan kita saja. Tak kisahlah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, non-Muslim lah. Walaupun dia bukan Islam, dia tetap Allah bagi juga dekat dia. Allah dah janji. Dia bukan kata bagi kau orang Islam. Orang Islam sedekah, Allah bagi rezeki melimpah ruah. Ramai Cina, orang putih, siapa lagi, Jepun, negara-negara luar tu, kaya raya. Siapa yang bagi? Kalau bukan Allah, Allah juga bagi. Tetapi bezanya situ orang Islam dengan non-Muslim ni, iaitu dengan kalimah. Sebab itu di akhirat kelak, orang Islam sejahat-jahat mana pun akhirnya ke syurga juga. Timbang berat syurga, berat dosa. Berat syurga lagi, mana syurga lagi banyak, syurga lagi banyak, kebaikan lagi banyak, masuk syurga. Ada orang yang ditimbang, dosa lebih banyak daripada syurga, neraka dulu. Dah habis dia punya hukuman apa semua, baru syurga. Kalau yang bagi yang bukan Islam ni, jahanam. Obital masih. Itu beza dia. Itu juga akan dipetikai, bukan dipetikai lah. Mana akan jadi soal, kenapa aku dulu di dunia banyak bagi sedekah ni? Lelau mana kata banyak tak berarti lah sebab kena juga. Betul, Allah kata kita kamu dulu banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan. Tetapi hanya kerana satu asbab saja. Sebab apa? Sebab kamu tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu je sebab dia. Jadi kita ni bersyukur sangat. Sebab apa? Terlahir di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahirnya dalam keadaan yang memang dah Islam. Dan yang kedua, begitu juga dengan orang yang mendapat petunjuk ataupun hidayah. Itu lagi untung. Bukan lagi untung apa? Katalah umur dah 30 baru masuk. Bukan nak compare dengan kita ni yang lahir Islam, agak-agak dosa siapa paling banyak. Umur 30 baru mengucap syahadah, baru masuk Islam, baru peluk Islam.
Habis, ibarat umpama kain putih. Ibarat telekung macam ni, kalau putih, bersih, suci. Umur 30. Yang kita ni dah 40, 50, sejak lahir, bayangkan. Tetapi, tu kata tadi, dahlah kita bersyukur dan sentiasa bertaubat. Hari-hari istighfar. Ni bulan Ramadan ni, Allah janji nak berlipat ganda pahala bagi pada kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Puasa ya puasa, amal-amal lain ni kita buat. Kalau saya cadangkan banyakkanlah sedekah. Sedekah ni bukan makna kata duit je. Paling-paling tidak pun kita sedekah Al-Fatihah. Buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita. Tak kira sama ada kita maupun yang telah mati. Macam kita selalu lalu tak nak kuburan Islam. Hadiahkan Fatihah. Itu paling ringan. Kalau kita jangan mindsetkan dalam mental kita, dalam otak kita ni sedekah je duit, sedekah je duit. Kan, duit. Yang ini pun sedekah juga. Kita hadiahkan Fatihah. Bila kita hadiahkan tu, cara tak langsung, pahala pun kita dapat. Cuma orang kita ni, beza dia, kebanyakan mentaliti dia bukan apa. Pahala ni benda yang tak nampak. Duit ni benda yang nampak. Sebab itu kadang dia kurang, dia nak, orang kata nak mengamal. Nak lebih kepada ke arah duit. Betul. Duit tu perlu, tetapi dengan jadikan sampai tahap orang kata kita gila duit. Jangan sampai tak macam tu. Duit ni keperluan. Tak ada duit pun susah juga kita. Kita pergi kedai. Contoh, pergi kedai beli barang. Tak mahal lah, cik, saya tak ada duit hari ni. Nanti saya bayar boleh tak? Mujur kalau kecil kita bagi. Sekali dua mungkin dia bagi. Kalau hari-hari, kalau selalu rasa-rasa ni mau dia bagi. Tak ada. So sebab apa? Kalau kita amal solat untuk kita. Kita rajin berzikir, zikir untuk kita. Ini antara kita dengan Allah. Kita nak berkasih sayang dengan Allah macam mana? Sedekah tu lah. Sebab apa? Sedekah ni, kalau kita solat, kita berzikir, kita dapat ganjaran di sana. Bukan di sini, di sana. Tapi sedekah ni, sini dapat, sana pun dapat. Sana tu akhirat lah maksudnya. Dua-dua dapat. Sebab itulah saya lebih suka penggunaan berkasih sayang. Itu dia. Berkasih sayang dengan Allah. Itu bukan sama manusia je. Bukan kata sama, kalau apa, keluarga ni, ayah dengan ayah, suami isteri itu, kawan-kawan, sahabat andai, rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya. Pada dengan Allah pun kita berkasih sayang. Sama ada ditimpa musibah pun kita berkasih sayang. Yang penting jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Sebab apa? Banyak benda yang saya dah lihat, percayalah. Wa imma kita ditimpa musibah, jangan sesekali kita mengeluh. Kita bersyukur. Bersyukur. Sebab apa? Kadang-kadang Allah uji kita ni tak sama. Berlainan. Tak sama. Setiap orang ujian dia tak sama. Lain. Ada orang yang Allah uji teruk, ada yang uji tidak. Sebagai contoh, sebab apa saya galakkan orang kata dapat kebaikan kita bersyukur, ditimpa musibah sekalipun. Sebab apa kita syukur? Bila kata seseorang tu ditimpa musibah, senang disipir dia. Orang yang Allah uji, orang yang bagi musibah, tak kira lah berat ke ringan ke, bermakna ada sesuatu yang Allah nak bagi pada hamba tu. Tinggal lagi dia nak tengok tahap mana kita redha tak redha. Itu saja. Itu saja. Jadi sebagai hamba kita, sebagai hamba Allah lah, dan juga umat Nabi Muhammad SAW, banyakkanlah syukur kepada Allah. Itulah apa yang suka saya ingatkan buat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semualah. Ingat. Sebab apa? Waskuru ni'matullah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau betul kamu ni, kita ni betul-betul menganggap
Allah itulah memang semata-mata Dia Tuhan kita, tidak ada yang lain melainkan Dia, yakni Allah. Maka hendaklah kita bersyukur, tanam ke dalam diri kita syukur, paling tidak dalam hati. Memang susah kita nak buang dalam hati ni, kadang-kadang orang kata kalau dalam diri kita ni masih lekat kuat lagi riak, takabur, bongkak, sombong, ego, memang susah. Satu kita nak kena kikih, nak kena buang, InsyaAllah. Jadi insan yang bersyukur ni, kita adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kesempatan ini sebelum saya mengakhiri lah tafsirah insya-Allah pada malam ni, suka sekali lagi saya ingatkan buat diri saya dan semua yang ada dalam masjid ini dan juga Indra mana yang dengar, kita tanamkan dalam diri kita ni yang pertama, apa jua keadaan, apa jua situasi, apa jua muslah, kita letakkan dalam diri kita ni Allah. Itu yang satu. Kedua, kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab itu kadang kalau kita jadi seorang yang tak bersyukur ni, sebab itu kita kata banyak tak cukup je. Memang kehidupan kita rasa tak pernah cukup dan banyak je trouble, banyak masalah je. Jadi macam mana cara? Tu dah tadi. Kita didik diri kita sentiasa bersyukur. Paling-paling tidak pun, biar orang cakap syukur kita macam budak-budak. Macam budak-budak ni macam mana? Budak-budak syukur, dia tahu lah. Dia tak sebut je, Alhamdulillah. Dia tak tahu, tapi kita ni yang dah dewasa ni, dah melampau umur dia ni, biarlah kita tanam ni kita syukur yang sebenar-benar syukur. Tu dia, jangan jadi tamak loba. Apa yang Allah dah bagi tu, tak kira lah banyak ke, sikit ke, kita bersyukur. 3 perkara tadi, syukur melalui hati, syukur melalui lisan, dan syukur melalui perbuatan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua, baik lelaki maupun perempuan semualah yang ada pada malam ini dan sampai mendengar, kita sama-sama doakan moga Allah melimpah kurniakan rahmat dan keberkatan buat kita pada malam ini dan hari-hari yang seterusnya dalam kita menjalani kehidupan sehari-harian. Bukan kata dalam bulan Ramadan ni saja, sepanjang hari sehinggalah ke akhir hayat. Kita banyak-banyak doa. Sebab satu yang kita kena ingat, Allah ni maha kaya, dia tak kedekut. Tak percaya cuba minta. Allah ni maha kaya, dia tak kedekut. Minta dengan Allah, minta dengan manusia ni bayar. Minta dengan Allah. Kalau kata Allah tak bagi, jangan kita salahkan Allah. Tapi kita renung balik diri kita, kita tengok, kita fikir, sebab apa tak dapat? Kita jangan salahkan Allah. Allah tak salah. Kita tengok balik diri kita. Kenapa orang lain minta, orang lain doa dapat kejap je. Kalau tak kejap pun, rasa pun minggu lepas dia doa, dia cakap aku, dia doa macam minggu ni dah dapat. Tapi kita di hari-hari tak dapat. Apa sebab? Jangan kita bandingkan kita dengan orang, tapi kita tengok balik diri kita, apa yang tak kena dia. Kita fikir situ. Kita tengok balik diri kita. InsyaAllah, kalau ada sifat itu dalam diri kita, mana kata kita, kalau bahasa kampung yang sedar diri lah, mana kata kita tak mudah nak menyalahkan orang, menghukum orang dan sebagainya. Hati itu sentiasa Allah. Mana diri kita, latih diri kita ni dan diri kita ni, apa jua sentiasa Allah. InsyaAllah tak ada masalah kehidupan kita. Andai kata kita ada masalah hari tu, InsyaAllah Allah pemudahkan. Cubalah sama-sama. Saya ingat untuk diri saya sendiri juga dan semualah yang mendengar pada malam ini. Jadi akhir kata, mana yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sama-sama kita doa, moga kita semua di kalangan orang-orang yang beriman dan dilempah ruahkan dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan diberikan rahmat dan keberkatan dalam hidup kita. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Dan mana yang buruk, yang mana ada kata-kata saya yang
tercuit ke terlah sakit hati ke apa ke, dia kata ada ke terkena ke apa, tak ke kasar ke apa ke, saya mohon maaf. Akhir kata sama-sama lembu akhir kita sama-sama doa mudah-mudahan Allah memberi mengkurniakan rahmat dan inayahnya kepada kita rezeki yang barakat sepanjang Ramadan insya-Allah juga sepanjang hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu al-mullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu al-mullah. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. اللهم أحينا عليها ومتنا عليها وبثنا عليها وفض على قلوبنا من جذباتها. اللهم ببركتها اجلب لنا كل خير وببركتها ادفع عنا كل شر واجعل حجابا لنا نجاه النبي المختار وآله الأبرار والسير ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلامنا المسلمين وإيماننا إيماننا المؤمنين ونيتنا نيتنا المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء موتنا بموت الشهداء وادخلنا جنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.